Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan mendemonstrasikan satu lakonan yang mana bagaimana untuk mengaplikasikan teori pembelajaran David Alsobit, yang mana kita akan mengetahui kelebihan, kekurangan dan cara untuk mengatasi cabaran menggunakan teori ini di dalam bilik darjah. Jom kita tengok. Sawi dah weh. Kenapa dia tanam kat luar? Boleh je tanam kat dalam. Kan dah ada air semua. Untuk puasa ke? Assalamualaikum. Boleh-boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, boleh. Semua boleh duduk. Duduk. Sini. Okay, jadi hari ni sebelum cikgu mengajar, cikgu nak tanya dulu. Sekarang kan bulan Ramadan. Kamu semua puasa tak? Puasa. Okay. Kamu sahur tak pagi ni? Sahur cikgu sebelum masuk pintu pagar sekolah. Betul, bukan sahur. Kau tak puasa. Jadi Izzah tu puasa kan? Puasa. Izzah tu sahur. Mesti sahur. Izzah tu buat apa waktu sahur? Buat apa? Makan macam tu. Makan. Okay, Nabila, apa yang Izzah tu makan tu? Mana saya tahu? Ya nak. Kamu sahur sebelum masuk pagar sekolah. Ya cikgu. Apa yang Izzah tu makan waktu sahur tu? Nak dapat tenaga cikgu. Nasi. Kira dia makanan lah kan yang Izzah tu makan tu. Okey, makanan tu. Jadi, kita manusia nak dapat tenaga melalui kita makan. Tapi awak semua pernah bayangkan tak? Macam mana benda-benda hijau, pokok-pokok hijau kat luar sana tu mendapatkan makanan dia? Awak semua pernah terfikir? Letak baja cikgu. Siram pokok. Betul. Yay. Betul, jawapan awak semua betul. Tapi kurang tepat. Jadi hari ni cikgu akan ajar awak semua tentang topik baru. Okay, jadi awak semua pernah tengok kan pokok? Nah. Okay, awak semua jawab lebih baik. Ni pokok apa? Pokok matahari. Betul ke Nabila? Betul ke? Betul. Jadi ni pokok bunga matahari. Okey. Jadi apa lagi awak nampak kat depan ni? Ada matahari. Lagi? Klorofil. Klorofil. Ni apa? CO2. Ni apa? O2. Ya, awak tahu ke apa benda ni? Tak. O2. Tahu. Tak tahu. Cikgu akan terangkan kat awak semua. Jadi hari ni macam kita intro tadi, kita akan belajar bagaimana tumbuhan mendapatkan Makanan. dan proses ni dikenali sebagai, okey, semua tengok apa cikgu tulis. Okey. Jadi apa tu? Fotosintesis. Foto ni cahaya. Cahaya apa kat sini? Apa yang bercahaya ni? Sintesis ni menghasilkan. Jadi bagaimana cahaya ni menghasilkan makanan kepada tumbuhan. Tumbuh. Tengok awak semua dah pandai. Awak semua dah pandai sekarang. Okay, jadi apa yang awak faham daripada gambar? Ada kat sini. Apa semua ni? Apa? Pokok perlukan CO2. Matahari bagi cahaya kat pokok. Okey, simpan tepat. Tapi cikgu akan terangkan tadi. Okey, jadi macam kita belajar tadi, foto tu cahaya. Jadi pokok memerlukan cahaya matahari. Okay? CO2 ni apa? Karbon dioksida. Karbon dioksida untuk menghasilkan oksigen dan Klorofil. klorofil. Dan akan menghasilkan
boleh kaitkan dengan pembelajaran kelas kita sebelum ni? Siapa tahu? Siapa boleh kaitkan dengan apa-apa pembelajaran sebelum ni? Kintaran karbon dioksida dan oksigen dalam atmosfera. Okey, bagus Yana. Bagus, semua tepuk tangan ya. Tak pula. Nanti buku puasa cikgu bagi kamu apa? Okey, jadi awak semua dah pandai? Jadi habislah kelas kita pada awak jangan happy sangat. Lepas ni balik ni awak semua tengok pokok. Awak tengok pokok ni. Awak tengok pokok. Dan awak kaitkan balik dengan apa yang kita belajar hari ni. Baik, cikgu. Buat tau. Baik, cikgu. Nanti dah kat gambar. Hantar kat grup gambar pokok. Okey, cikgu. Jadi itu saja. Terima Terima kasih, cikgu. Oh, patutlah pokok ni tanam kat luar. Dia perlu cahaya matahari. Oh, faham. Seterusnya kami akan terangkan pula tentang teori pembelajaran David Ausubel dalam pembelajaran. Okey, jadi kelebihan yang pertama ialah dapat membantu pelajar dalam mengaitkan pengetahuan yang lama dengan pengetahuan yang baru. Seperti yang kita ketahui, di dalam teori David Ausubel ni kita menggunakan kaedah advanced organizer, iaitu pendedahan awal sebelum guru memulakan pembelajaran yang baru. Dia contohnya seperti tadi, guru menerangkan dulu proses-proses yang terlibat dalam fotosintesis sebelum dia menerangkan lebih mendalam lagi tentang proses fotosintesis tersebut. Kelebihan yang terakhir bagi teori pembelajaran David Ausubel ini adalah dapat meningkatkan pemahaman konsep pelajar, di mana salah satu teknik yang digunakan oleh dalam teori pembelajaran ini adalah organizer awal, di mana teknik ini dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai topik yang akan dipelajari, dan perkara ini secara tidak langsung menjadikan pelajar lebih bersedia untuk menerima maklumat baru. Secara tidak langsung membolehkan pelajar memahami hubungan antara maklumat yang lama dengan maklumat yang baru. Dan perkara ini secara tidak langsung dapat mengukuhkan lagi ingatan pelajar berkaitan sesuatu topik tersebut. Baik, untuk kelebihan yang kedua iaitu dapat menarik minat pelajar. Jadi untuk menarik minat pelajar, guru boleh menggunakan advanced organizer dalam teori David ini untuk menjadikan pembelajaran itu lebih menarik dan juga interaktif. Contoh advanced organizer yang boleh digunakan adalah gambar ajar, animasi ataupun video ataupun audio yang menarik. Jadi hal ini dapat meningkatkan lagi fokus murid-murid dan juga pengetahuan itu lebih senang untuk mereka tangkap. Okey, baiklah. Kekurangan dan cara mengatasi apabila kita menggunakan teori pembelajaran David Ausubel dalam bilik darjah. Okey, yang pertama, kekurangan yang pertama iaitu pelajar ni kurang berminat jika seorang guru itu menggunakan kaedah pembelajaran melalui pendengaran sahaja. Okey, cara untuk mengatasi kekurangan ini adalah sebagai seorang guru, kita ni perlu mencari pelbagai kaedah ataupun pelbagai cara untuk pelbagai cara yang lebih interaktif untuk menarik minat pelajar dalam pembelajaran, seperti mengadakan kuisis seperti menggunakan tahun atau Kahoot dan kuisis dan sebagainya. Dan guru juga boleh mengadakan eksperimen mudah di dalam kelas. Seterusnya yang kedua, masalah yang dihadapi dalam teori pembelajaran David Ausubel ini adalah sukar untuk diterapkan jika para pelajar tidak mempunyai pengetahuan asas dalam diri mereka. Okey, jadi langkah yang boleh dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan apabila guru masuk sebelum masuk ke topik yang akan dibicarakan dalam kelas, guru boleh memulakan dengan menanyakan soalan-soalan sebagai pemanasan untuk merangsang pemikiran dan merangsang pengetahuan murid ini supaya mereka dapat merecall balik apa-apa pengetahuan yang mereka sama ada pernah alami sendiri ataupun pernah belajar dalam kelas. Saja. Jadi tamatlah sudah video berkenaan teori David Ausubel ini. Jadi sekian itu sahaja daripada kami. Terima kasih.